Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin faminallahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Sebelum saya nak mulakan majlis, mari kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar ataupun penghulu segala istighfar, yang perlu kita jadikan amalan pada setiap hari. Salli ala Sayyidina Muhammad, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW pada muka surat 28. Man qalaha min nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumshiya fahu min ahli jannah. Man qalaha min al-layli muqinan biha famata qabla an yusbiha fahu min ahli jannah. Siapa yang bacanya pada waktu siang dengan yakin lalu meninggal siangnya juga sebelum malamnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Dan siapa yang membacanya dengan yakin pada sebelah malamnya dan meninggal sebelah malamnya sebelum paginya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Hadis riwayat Bukhari, kita baca sama-sama, ya. Ada kan? Betul kan? Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu dah. Okey, insya-Allah. Baik. Kita sambung pengajian kitab kita pada muka surat 24, solat sunat fajar. Amalan yang kita kena buat, kita masuk dah pada waktu amalan waktu subuh. Amalan yang kena kita buat pada waktu subuh. Kebiasaannya waktu subuh masuk sekitar jam 6 pagi, namun dia berubah mengikut keadaan tarikh dan tempat. Waktu subuh ini banyak kelebihannya, seharusnya kita rebut peluang fadilat yang disediakan. Waktu subuh ni, waktu pagi ni di antara waktu yang paling banyak kelebihan. Sebab waktu ni waktu yang disebut, yang didoakan oleh Nabi akan keberkatannya. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Nabi SAW. Ya Allah, engkau berkatilah pada umatku pada waktu paginya. Jadi apa-apa amalan yang kita cadang nak buat, yang kita berhajat nak buat, maka buat dia pada waktu pagi, maka ada keberkatan dia. Kalau tuan-tuan nak buat amalan-amalan zikir pada waktu pagi dengan pada waktu petang atau pada waktu malam, zikir yang tidak khusus, zikir yang Nabi tak sebut tentang buat pada waktu-waktu yang tertentu, tuan-tuan nak buat pada waktu pagi. Itu yang paling baik. Pasal apa? Pasal waktu tu ada keberkatan dia. Bila sebut berkat, dia ziyadatul khair, bercambah kebaikan. Faham tak ni Ustaz Mat? Tuan-tuan nak sedekah pada waktu pagi, nak zikir pada waktu pagi, nak keluar pergi kerja, bahkan keluar kerja awal-awal pagi. Sebab waktu tu waktu yang berkat, didoakan keberkatan oleh Nabi SAW. Antara amalan yang kita kena buat pada waktu pagi, yang pertamanya solat sunat fajar. Solat sunat fajar ialah salah satu daripada sunat rawatib, sunat yang mengiringi solat-solat fardu. Salli ala Sayyidina Muhammad.
sebaik kita mendengar azan solat subuh, bergegaslah ke surau atau ke masjid untuk mengerjakan solat subuh secara berjemaah. Namun sebaik selesai saja azan dikumandangkan, sangat digalakkan kepada kita untuk melakukan solat sunat fajar 2 rakaat. Solat sunat fajar 2 rakaat ini termasuk di antara sunat-sunat rawatib yang muakkadah, yang muakkad. Muakkad maksud sunat yang sangat dituntut. Saya ingat dulu waktu kecil-kecil, dulu pergi masjid, mak kata mayang 2 rakaat masuk masjid tu, tahiyatul masjid tu. Sunat tu, mayang tu dituntut. Duk ingat kecil-kecil tu, mak duk ajak. Kita duk terbayang nanti ke akhirat Allah tuntut. Pasal apa tak semayang? Pasal apa tak semayang? Duk ingat duk kena tuntut lagu tu. Sampailah bila mengaji baru tahu rupanya sunat yang sangat di-encourage untuk kita buat, sangat dituntut untuk kita lakukan. Nanti sekalian simak. Ada dalam sembahyang sunat ni ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Muakkad maksud yang sangat dituntut. Ghairu muakkad maksud yang bukan dituntut. Maksud bukan ghairu ni maksud bukan. Kalau sebut yang bukan dituntut ataupun ghairu muakkad ni maksudnya sunat yang biasa. Sunat yang kalau kita dapat, kita semayang, kita dapat fadilat kelebihan dia. Tapi salih ala Sayyidina Muhammad, dia bukan taraf dia tinggi sikit, macam yang dituntut tu tinggi sikit daripada yang biasa ni lah. Faham macam tu. Dalil dia mana? Yang dituntut tu ada 10. Pasal apa yang disebut 10 tu? Pasal 10 ni Nabi tak pernah tinggal. 10 Nabi tak pernah tinggal. Mari kita tengok hadis dia tentang 10 tu. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nah, yang warna merah hati tu, muka surat 24 nombor 2. Terdapat beberapa hadis menerangkan mengenai keutamaan solat sunat rawatib. Jumlah yang muakkad digalakkan ialah 10 rakaat atau 12 rakaat. Nah, dalilnya an Ibni Umar annahu qala hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atain qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya'i wa rak'ataini qabla subhi. Ini 10 rakaat yang Nabi tak pernah tinggal. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah tidak pernah meninggalkan solat sunat 10 rakaat. Iaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya' dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Yang ni kalau boleh tolong jaga jangan tinggal. Macam sebab Nabi tak tinggal, sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Tapi dengan dua rakaat tambahan sahaja akan mendapat kelebihan yang lain. Allah akan bina untuknya satu rumah dalam syurga. Daripada 10 tu tambah lagi 2 akan dapat satu kelebihan yang lain. Apa dia? Allah dapat rumah dalam syurga. Kalau dapat rumah dalam syurga maksud kita mudah-mudahan dah jadi ahli syurga. Takkan rumah ada Tuhan tak ada. Jadi apa saja amalan yang akan dapat, tanam pokok dalam syurga, buat rumah dalam syurga. Ada tak dapat tanam pokok dalam syurga, buat apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kan tanam pokok, tanam siap-siap pokok dalam syurga. Macam kita lah beli tanah satu, nak duduk lepas pencen, beli dekat Singkiak. Payah nak hijau Singkiak. SINKIAQ, Singkiak. Jadi ya, dia beli tanah kat situ, nak buat rumah lagi 5 tahun, 6 tahun nak pencen. Lah ni baru 55. Nak pencen umur 60. Nak sini. Buat apa pergi kat tanah tu? Pergi tanam pokok siap-siap dulu. Tanam siap pokok durian, tanam siap pokok rambutan, pokok manggis. Tanam tepi-tepi tu, pasal tengah-tengah tu nak buat rumah. Awal tanam pokok nak. Alah nanti nak main duduk tahun ni. Tuan-tuan, orang yang berhajat nak duduk dalam syurga, macam tu dia pergi tanam pokok siap-siap dalam syurga. Tanam pokok zikir, tanam pokok sana siap-siap. Buat rumah siap-siap dalam syurga. Berapa banyak rumah nak buat? Buat sebanyak mungkin. Buat sebanyak istana, sebanyak rumah. Dan Nabi SAW sebut tentang amalan yang boleh bina rumah. Ada amalan yang boleh bina istana dalam syurga. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtami 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa baca qul huwallahu ahad 10 kali sampai habis, Allah akan bina satu qasran, istana dalam syurga. Allah tak kata baitun.
Ada yang sebut baitun, rumah. Ada hadis yang cerita tentang bina istana. Istana. Bukan rumah. Kita nak bina tuan-tuan sekalian rumah dekat area Putrajaya tepi Tasik tu pun tak mampu dah. Tanah pun mahal dah. Bayangkan rumah dalam syurga, batu bata daripada emas, kubah-kubah daripada emas, permata-permata daripada batu-batunya daripada permata yang berongga, pasiak daripada mutiara. Allah, mana nak cari berapa harga dia tu? Yang Pak Putrajaya pun tak mampu, tambah nu kalau dekat syurga nu lagi mahal. Tapi tak perlu pada duit, tak perlu pada modal, RM1, RM1,000 pun tak payah. Zikir saja, amalan saja. Buat siap-siap. Banyak nak buat. Sehari buat 100, sehari buat 10 kali dapat sebiji. Esok buat lagi 10 kali dapat sebiji. Lusa buat 10 kali. Sementara nak mati mau berbelah ribu agak rumah kita dalam syurga. Tengok ni. Kalau ada 1 juta rumah dalam syurga, 1 juta rumah dalam syurga, banyak tak? Banyak tak? Tak banyak. Tahu pasal apa? Pasal bukan nak duduk sat dalam syurga, nak duduk sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Kalau 1 juta rumah dia, banyaknya. Malam ni tidak orang mani, malam ni esok tidak orang mani, malam lusa tidak orang mani. 1 juta malam, pusing balik orang pertama ni. Ya Allah, syok kan? Orang yang paling lekeh, orang yang dapat paling sikit harta dalam syurga. Paling last sekali masuk, amal paling sikit sekali, orang last kali masuk syurga. Dia pun berasa sangat nikmat. Tahu pasal apa? Tanah miliknya dalam syurga tu Salih Semat seolah macam daripada Hijaz sampai ke Syam, macam daripada Yaman tu sampai ke Syria tu. Tuan, dia punya tanah ada sendiri kat syurga tu. Jauh tu berjalan berapa ribu kilometer. Tu tanah dia yang paling lekeh sekali, yang tak ada apa dalam syurga tu. Tu pun macam tu punya luas. Nak bina berapa biji rumah? 1 juta biji boleh Faham tak ya? Tuan-tuan, insya-Allah makam tinggi dalam syurga ni. Tengok muka semua nur, bercahaya, duduk rasa-rasa macam insya-Allah. Amin, amin. Amin pun tak mau je sungguh. Mudah-mudahan insya-Allah kan. Buat bina istana banyak-banyak. Macam mana nak bina rumah dalam syurga? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man thabara ala 16 rak'atan min sunnati salli ala sayyidina Muhammad banallahu lahu baitan fil jannah 4 raka'atin qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya'i wa rak'ataini qabla al fajri. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sentiasa, yakni berterusan istiqamah, selalu buat mengerjakan solat sunat 12 rakaat, maka Allah akan membina baginya sebuah rumah dalam syurga. Iaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nampak tak? Apa beza? Tak mana beza di antara dua hadis itu? Sebelum zuhur dengan tambahan 2 rakaat. Jadi, kalau kita boleh nampak elok, ada whiteboard, tak ada pen? Ada pen dalam raga. Subuh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kawan saya nama Izzam. Ya. Izzam ni maksud apa? Maksud dia isyak, subuh, zuhur, asar, maghrib. Kawan sekolah tu. Okey, tengok mana kalau subuh muakkad, saya tandakan dengan warna, tak ada warna lain, warna green. 2 rakaat sebelum subuh. Nampak? Hijau lah, hijau. 2 rakaat sebelum subuh, supaya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur,
2 rakaat selepas zuhur. Asar ada tadi dalam tu? Tak ada? Tak ada? Sebelum maghrib ada? Selepas maghrib dengan selepas isyak. Okey, ni 10 rakaat dia panggil sunat muakkad. Muakkad. Nak bina satu rumah dalam syurga, tambah lagi 2 rakaat. Jadi yang ni bina rumah dalam syurga. Okay. Nak di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diharamkan jasadnya masuk neraka. Nak diharamkan jasad man hafadha 4 rakaatin qabla dhuhri wa 4 ba'daha haramallahu ta'ala 'ala an-nar. Allah akan mengharamkan jasadnya dari neraka. Tambah lagi 2 rakaat. Ini dapat haram jasad. Okey, clear? Lagi nak dapat rahimallah, nak dapat rahmat dan kasih sayang Allah dekat kita. Nak dapat Allah kasih kat kita, Allah sayang kat kita. Sampai tadi. Dapat kasih sayang Allah. Rahimallahum ra'an, Allah mengasihi, Allah menyayangi pada orang yang sesama. Kemudian Nabi SAW sebut solatlah 2 rakaat sebelum daripada maghrib. Solatlah andai kamu mahu, kata Nabi SAW. Maksudnya pasal apa? Pasal Nabi tak mau dia jadi beban kepada umat dia, maka buatlah 2 rakaat sebelum daripada maghrib, kata Nabi SAW. Jadi yang saya tanda biru ni, itu sunat ghairu muakkad, sunat biasa. Dan ada lagi 2 rakaat sebelum daripada isyak ghairu muakkad. Jadi yang biru ghairu muakkad, yang hijau sunat muakkad. Tahun ni memang tak ada. Okey? Clear? Ya. Bagus soalan tu. Mari kita sama-sama jawab soalan tu. Buka balik muka surat kita. Ada pemadam, buat padam tak? Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Ada beza tak di antara sunat fajar dengan sunat qabliyah subuh? Mari kita tengok berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan tadi. Nah, tengok hadis yang pertama tentang 10 rakaat yang Nabi tak pernah tinggal. Tengok, mari kita baca. An Ibni Umar annahu qala hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya'i wa raka'ataini qabla subhi. 2 rakaat sebelum subuh. Tidak ni? Clear. Nampak tak tu saya baca tu? Okey. Cuba tengok yang hadis yang bawah pula. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man thabara ala 16 raka'atan min sunnati, banallahu lahu baitan fil jannah, 4 raka'atin qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya'i wa raka'ataini qablal fajri. Sunat sebelum fajar. Jadi dua-duanya mengandung maksud yang sama, solat yang sama. Solat qabliyah subuh. Maksudnya solat qabliyah subuh ni juga dipanggil sebagai solat sebelum subuh dan juga dikenali sebagai solat fajar. Qabliyah subuh. Qabliyah subuh lah. Waktu tu fajar tu. Mana-mana pun tak apa, sama aja, solat yang sama. Boleh, ya betul.
Okey, clear nah? Saya nak fahamkan yang masuk kalau dengar tentang sebut solat sunat fajar, kita tahu dah solat tu solat qabliyah subuh, sama saja. Boleh nah? Okey. Kelebihan solat sebelum daripada subuh. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rak'atan fajr. Salli ala sayyidina Muhammad. Khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum pada waktu fajar adalah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada dalam dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Ada nun dekat situ. Baik, salli Muhammad. Maksud hadis ni 2 rakaat sebelum sembahyang subuh tu lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia. Boleh bayang tak segala dunia dan isi. Maksud orang yang tertinggal pagi tadi ni besar rugi tu bukan besar sikit, bukan rugi sikit-sikit. Bukan rugi 1,000, 2,000. Kalau balik rumah ada 1,000, buat keluar withdraw RM1,000 pitak kat depan rumah tu, pitak kat atas meja gitu tu. Lepas tu pergi kuliah, balik tengok tak ada dah tu. Mana pergi 1,000 ayah ni, malu kata tanya tu adik tengok aku dia ambil. Adik tak tahu adik siapa ambil. Oh susah hati, demam seminggu tak kebah. 1,000 hilang. Tuan-tuan, ni bukan hilang 1,000 siapa tak sembahyang sunat fajar tadi ni. Dunia dan segala isinya dihilang. Bukan 1 juta, bukan 1 bilion, bukan 1 trilion hutang negara. Ni. Dunia dan segala isinya, subhanallah. Tak boleh bayang macam mana saya nak bagi gambaran. Kalau seorang yang ada sekeping tanah Sadiq Semat, tuan-tuan, dekat dengan exit highway tu, keluar highway tu, ada sekeping tanah tu 1 ekar. Pasal kaya tuan-tuan. Kaya lah dekat sini ni, mahal lah ni. Ni orang ni, dia punya tanah, setiap inci tanah di dunia ni milik dia belaka. Satu dunia ni, semua, setiap tanah tu semua milik dia. Di darat, di laut, semua tanah milik dia. Tunjuk yang mana pun, semua tanah dia. Kaya ada orang ni. Ya. Bukan sekat tanah, rumah-rumah yang duduk atas tanah tu semua milik dia belaka. Kereta-kereta hidup berjalan tu semua milik dia belaka. Duit yang dalam bank tu semua milik dia belaka. Kaya tak? Kaya. Negeri apa? Afghanistan, Gongostan, Turkistan, Gohikostan. Mana negeri Gohikostan ni? Dekat-dekat negeri setan. Negeri setan pun Abdul Wahab ada harta. Kaya. Kaya, subhanallah. Macam tu punya kaya, ada orang lebih kaya daripada dia. Tahu siapa? Orang yang sembahyang 2 rakaat sebelum sembahyang subuh tadi. Saya duduk terfikir lah tuan-tuan. Kita lah ni ikut duk jagalah, tak mau tinggal. Betul tak? Betul tak? Kalau tiap-tiap hari tu kalau terjaga-jaga tu orang sembahyang subuh dah rasa macam Allah ferahnya. Betul tak? Betul kan? Amboi, kemas jawab tu. Dan tapi tuan-tuan boleh bayang tak anak-anak kita yang duduk ma'had tahfiz? Umur 9 tahun, 10 tahun, tak pernah tinggal setiap hari kan? Tak pernah tinggal. Mana pernah tinggal? Sebab tu lah, janganlah duk khetiak nak pergi tutup mereka tu nak ambil. Sungguh tuan, saya fresh sungguh. Cewa sungguh. Apa tak nampak ke kelebihan kebaikan yang kita dulu tak pernah buat? Kita ni umur 40 baru belajar main sunat sebelum subuh tau. Lah ni baru umur kata 45. Baru 5 tahun belajar buat. 5 tahun kali dengan 360 hari baru berapa? Ya itulah berapa tu cuba tak tahu. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kita tinggal 40 tahun. Boleh bayang bangkit di padang mahsyar. Selama dia hidup 60 tahun, hari ni pahala dunia segala isi letak. Esok pahala dunia segala isi letak. Lusa pahala dunia isi letak. Banyak mana ni? 60 tahun hidup di dunia. Tiap-tiap hari pahala dunia dan segala isi letak atas timah mizannya. Hebat tak? Hebat. Kita sikit ya tuan-tuan. Kita baru itu pun kadang-kadang terlepas.
Kalau boleh nak patah balik nak tak boleh lah. Sebab tu kalau ada anak-anak daripada kecil-kecil, daripada muda-muda, ajak dia buat macam tu. Bukan sekat ajak pergi sembahyang subuh, ajak dia untuk pergi sembahyang sunat sebelum subuh. Sebab nanti bila dia dah besar, dia dah cerdik, dia dah mengaji, baru dia tahu, oh alhamdulillah, rupanya mak aku duk ajak aku untuk buat dulu ni. Ni masya-Allah Rabbi, alhamdulillah sampai lah ni duk lekat. Bila kita tak ajak dia, rugilah kita. Rugilah dia. Kita dah rugi, kita tak boleh, jangan biarkan anak kita rugi sama macam kita. Kita duk gerak anak bangkit mayang subuh, bangkit mayang subuh. Suruh dia pergi mayang subuh tapi terlupa nak suruh dia mayang 2 rakaat sebelum mayang subuh. Nah. Lagi satu saya duk tengok panggil kita kadang-kadang baguslah yang jenis suruh anak pergi sembahyang sunat, sembahyang di masjid, jemaah di masjid ni saya sangat respect. Mak ayah yang sangat mengambil berat. Anak lelaki-lelaki lah, perempuan sembahyang dengan mak dia di rumah ke apa. Suruh anak pergi sembahyang di masjid, main di masjid. Bukan sakat suruh anak main di masjid, suruh dia duduk zikir lepas daripada sembahyang. Ajak dia. Pasal satu hari nanti dia akan berkeluarga. Satu hari nanti dia akan ada suami, dia akan ada isteri. Dia akan ada anak-anak. Satu hari dia akan memimpin isteri dan anak-anak dia untuk berzikir lepas sembahyang. Malangnya dia tak tahu nak zikir pasal dia tak pernah duduk lepas zikir lepas sembahyang. Tuan-tuan Masa Simat, dan waktu tu kena ajak dekat dia, pasal apa nak kena duduk lepas sembahyang ni? Pasal apa nak kena duduk zikir? Jangan bangkit lagi. Abang pergi sembahyang di masjid, abang duduk sampai imam habis baca doa dah. Pesankan nak. Tiap kali pergi dia nak pergi, abang pergi masjid. Bangkit abang pergi masjid. Dia pun bangkit gosok mata. Abang pergi sembahyang di masjid, sagi duduk zikir dengan tu imam sampai habis tau. Okey mak duduk sampai habis. Habaq ke dia, pasal apa nak kena duduk sampai habis tu? Pasal tahu tak waktu tu malaikat duduk doa kat adik. Malaikat waktu tu semua duduk doa, ya adik, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah kasih ya Allah. Adik bangkit je daripada sah tu, habis malaikat pun tutup. Adik nak ada malaikat doa, duduk tu waktu sampai habis daripada imam doa. Dan kena ajak lagi bagi dia faham pasal apa. Anak saya ada seorang kecil yang umur 5 tahun, 6 tahun. Kita duduk ajak dia tiap-tiap kali nak tidur baca surah Al-Mulk. Dia duduk apa? Dia ikutlah kita duduk baca tu, dia ikut sampai separuh. Kemudian Semat, baca kursi tak lagi? Baca kursi. Dia kadang dia abang kaya, ayah baca kursi tak lagi? Baca. Pasal apa? Tanya dia, pasal apa nak kena baca kursi ni? Kan Nabi kata, siapa baca kursi, syaitan tak boleh kacau dia. Maksudnya, bukan sekat kita suruh dia buat, tapi kita reasonkan pasal apa dia kena buat. Nak kena ajak kita anak-anak kita sampai macam tu. Cerita kat dia, adik tahu tak sembahyang 2 rakaat sebelum main subuh ni hebat. Orang paling kaya dalam dunia pun tak boleh challenge dia. Tahu tak dia memiliki dunia ada segala isinya nanti. Adik buat tiap hari dia himpun harta benda kekayaan akhirat adik ni. Saya cakap nanti satu hari bila dia dah besar, dia dah mengaji macam kita, dia akan rasa apa? Alhamdulillah mak aku duk suruh dulu ni lekat sampai lah ni. Tiap hari duk bayang tambah. Kita tinggal lah ni baru duk belajar buat rugi kita berasa. Tidak nak? Baik. Salli ala Sayyidina Muhammad. Lafaz ni ada usalli sunnat al-fajri rak'ataini lillahi ta'ala, saja aku solat sunat fajar 2 rakaat kepada Allah Ta'ala. Baik, ni lagi satu benda yang penting. Apakah surah yang nak kita baca selepas daripada kita salli ala Sayyidina Muhammad pada waktu kita semayang sunat fajar ataupun sunat salli ala Sayyidina Muhammad, sunat qabla subuh. Saya merujuk kepada kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rasail al-Hajat. Rasail al-Hajat tulisan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dicadangkan oleh Imam Ghazali untuk membaca surah Al-Insyirah pada rakaat pertama dan surah Al-Fil pada rakaat yang kedua. Kadang-kadang kita tak tahu duk nak baca surah apa. Ni kita tengok ulama tolong cadang kat kita. Imam Ghazali cadang, baca rakaat pertama surah Insyirah, rakaat kedua surah Al-Fil. Telah sampai kepadaku riwayat daripada ramai kalangan arbabul qulub, orang-orang yang dapat mendidik hati mereka, bahawa sesiapa yang membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Insyirah pada rakaat pertama dan surah Al-Fatihah dan suratul Fil pada rakaat kedua dalam solat sunat fajar sebelum daripada subuh, dia akan selamat daripada kejahatan orang yang zalim dan musuh-musuhnya. Kalau ada orang nak buat khianat kat kita, ada orang nak buat zalim kat kita, ada orang nak buat tak baik kat kita, Allah akan selamatkan kita. Syarat dia beramal macam yang Imam Ghazali cadang kat kita. Rakaat pertama baca surah Al-Insyirah, rakaat kedua baca suratul Fil. Nak faham tuan-tuan surah apa? 2 alam. 2 alam kan? Alam nasyrah dengan
alam tarokai. Dan abang tu, baru dia kata. Duduk fikir surah Al-Insyirah, proses lama tak jumpa. Duduk cari wal insyirah tak jumpa-jumpa. Faham tak Mas Ahmad? Jadi solat Ahmad, ingat rakaat pertama baca alam nasyrah, rakaat kedua baca alam tarokai. Apa kelebihan dia? Menurut Imam Ghazali, dia akan terselamat daripada kebencian musuh, kezaliman orang yang nak buat zalim dekat dia, orang nak buat khianat kat dia. Kita ni tuan-tuan, Ustaz Ahmad, buat baik pilah macam mana pun dengan orang. Buat pilah macam mesti akan ada orang benci kita. Tak akan ada semua orang sayang kat kita. Semua orang sayang. Baik pilah. Kita tengok ulama-ulama hebat-hebat pun orang benci. Tak payah tengok ulama, tengok Nabi SAW. Nabi pun orang benci. Guru saya kata apa? Berapa orang kenal kita? Berapa orang kenal kita? Kalau yang kenal kita 10 orang, yang kenal kita 10 orang je, mesti ada seorang dua yang benci kita. Betul tak? Kan tak ada kan semua, insya-Allah Ustaz saya ni orang sayang saya semua ada gitu. Lagi tuan-tuan nak buat agama, lagi orang benci. Lagi kita nak ambil agama masuk dalam diri kita, kita nak hidup beragama ni, lagi orang tak suka. Tambah kalau kita jenis tegur orang kan. Sungguh memang jadi tanggungjawab kita tuan-tuan. Nabi SAW sebut, ya. Salih Nabi kata, salih Ahmad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga dia kasih pada saudara dia seperti mana dia kasih pada diri dia sendiri. Antara tanda kasih itu ialah apa saja kebaikan yang dia nak ada pada diri dia, dia nak kebaikan itu ada pada kawan dia. Sebab dia tak mau masuk syurga seorang-seorang, dia nak kawan dia masuk syurga sama dengan dia kan? Dia mengaji hari ni. Dia kata tentang solat sunat fajar. Dia lagi dia pelik post dekat dalam Facebook dia, dalam WhatsApp dia. Buatlah sembahyang sunat fajar ni khairul, lebih baik pada dunia dan segala isi. Tuan-tuan ingat kita post tu semua orang suka kan? Ya tak? Ada orang kata jadi ustazah pula dah. Tahu tak? Ada dalam grup tu ada kawan Perli pula tu. Ustazah mai dah. Dia tulis lagu tu dia suka ke tu? Dia tak suka. Tapi kalau meraban tu dia suka sangat. Kita post satu merepek je, berjela komen. Kalau kita hantar satu tazkirah, semua senyap sunyi, krik. Ada yang saya memang macam tu, Salih Ahmad. Tapi kita kena buat. Kalau kita tak buat, nak siapa buat? Siapa apa buat? Kalau yang kedua, kalau kita tak mau kemaksiatan ada pada diri kita tak mau kemaksiatan tu ada pada saudara-saudara kita, maka kita kena tegur dia kalau dia buat kemaksiatan. Sebab kita rasa tanggungjawab. Kalau kita tak tegur dia, siapa nak tegur dia? Dia baik kita, dia tolong kita, tiba-tiba dia buat maksiat. Kita tahu maksiat yang dia buat tu sekali kena lempak dalam neraka. Kita kesian kat dia, kita sayang kat dia. Sebab tu kita tegur dia. Tapi bukan semua orang boleh terima tegur. Dia kata apa? Allah nak tegur aku. Hang tu siapa? Ingat aku tak kenal hang tu lagu mana? Lah baru-baru je dia belajar-belajar, pandai-pandai nak tegur orang. Susah tuan-tuan. Tapi saya simak, tanggungjawab kita nak menegur. Bila yang dia nak appreciate kita ni? Nanti bila dia duduk kat padang mahsyar. Terima kasihlah hang tolong tegur aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang suka kita nasihat dia, ada orang tak suka, tapi kebanyakan manusia takkan suka dinasihati. Dia Nabi sallallahu. Sebab tu ulama sebut kalau seorang yang melakukan amal makruf nahi mungkar, lalu semua orang suka dekat dia, ketahuilah ada yang tak kena dengan amal makruf dia. Sebab sifat orang melaksanakan amal makruf nahi mungkar ni ialah orang benci, orang tak suka. Tu guru saya kata, bila kita memilih jalan beragama, maka kita telah memilih jalan dibenci. Kita telah memilih jalan difitnah, kita memilih jalan ujian. Maka bila kita berjumpa dengan ujian fitnah, maka ketahuilah kita berada di jalan yang benar. Tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur, daripada Sungai Petani, tuan-tuan akan melalui Jambatan Pulau Pinang. Tuan-tuan bukan melalui Jambatan Pulau Pinang, lalu tepi simpang jumpa Jambatan Pulau Pinang, tuan-tuan sampai ke Sungai Perak, tuan-tuan sampai ke Ipoh, tuan-tuan sampai ke Tapah, akhirnya sampai Kuala Lumpur. Tapi kalau tuan-tuan keluar nak pergi Kuala Lumpur, tiba-tiba tuan-tuan jumpa gurun, tuan-tuan jumpa Lustak, tuan-tuan jumpa tu, maksudnya tu salah jalan. Jadi bila kita pilih jalan nak pergi ke kebaikan, nak pergi ke arah agama tu, tidak akan jumpa dalam dia simpang-simpang dia. Salih Ahmad, arena dia adalah ujian, arena dia adalah fitnah. Muslimat ujian arena dia ialah kejian-kejian manusia. Maka kalau kita berjumpa benda tu, kita tahulah bahawa kita sedang berada on the right track. Faham tak Sidang Muslimat? Menegur pun ada hikmah. Dan kita menegur bukan boleh tegur macam tu saja. Saya Imam Syafi'i kata,
Kalau saudara kamu menegur kamu secara terbuka, kalau saudara kamu menegur kamu sembunyi, maka ketahui dia sedang menasihatimu. Tapi kalau saudara kamu menegur kamu secara terbuka, ketahuilah dia sedang menghina kamu. Nak tegur orang, kena tutup, jaga keaiban dia. Tengok silap orang tu, jangan tegur secara terbuka. Tegur dalam grup WhatsApp. Tadi aku nampak hang semayang tak betul, hang Fatihah tu macam baca tak betul, tulis dalam grup WhatsApp. Tak boleh macam tu, kena tegur dia secara direct, PM dekat dia, beritahu Sallallahu Alaihi Muhammad. Faham tak ni tuan-tuan? Hidup kita, manusia akan benci kalau kita buat. Nak buat macam mana? Tu sifat dia. Nabi SAW pun dibenci. Nabi pun kena fitnah, Nabi pun kena ujian. Sabar tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kena uji, tuan-tuan kena ingat lagu ni. Kita duduk dalam keadaan ni, kita duduk dalam keadaan memilih jalan ni, ujian kami. Lalu tuan-tuan kena buat lagu mana? Sallallahu Alaihi Wasallam tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan kena ingat, ini kasih sayang Allah kat kita. Kasih sayang Allah. Sebab Allah tak mau kita hanyut. Hidup kita ni ibarat layang-layang. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tahu downhill. Dunia umpama neraka, hidup ibarat layang-layang. Zaman sekolah dulu pandai tu. Jadi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh memang hidup kita ni macam layang-layang. Allah lepas, ada time Allah lepas, ada time Allah tarik balik. Sebab kat layang-layang kalau kita lepas saja, dia akan jadi apa? Jatuh. Ini buat macam mana? Dia lepas sikit, tarik sikit. Lepas sikit, tarik sikit. Supaya kita ni tuan-tuan, bila keadaan kita lelah sikit, Allah nak peringat kita balik. Allah bagi ujian sikit, kita ingat balik ke Allah. Kita mula angkat tangan balik. Kita balik sembahyang balik. Faham tuan-tuan Ustaz Syamad? Yang keduanya tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah nak test kita, nak tengok kita ni mampu ataupun tidak untuk pergi ke peringkat berikut dia. Sebab dalam hidup kita, tingkatan keimanan kita ni dia berperingkat-peringkat, dia bertingkat-tingkat-tingkat. Bertingkat alam wasahlan, Tuan Guru kita sudah sampai. Berperingkat-peringkat. Nak pergi satu level kepada satu level yang lain, dia ada periksa, ada exam dia. Kita daripada sekolah rendah nak masuk sekolah menengah, dia mesti jumpa UPSR dulu. Nak tingkatan 3, nak tingkatan 4, dia ada pula PT3. Selagi dia ada SPM. Semua tuan-tuan tu ujian-ujian yang perlu dia lepasi untuk dia masuk dekat sana. Kadang-kadang bila kita sampai satu peringkat, dulu kita bukan macam ni. Dulu kita duduk dalam maksiat. Dulu kita duduk dalam keadaan kita tak ingat Allah, kita tak kenal Allah. Faham tak Maksud Ahmad? Waktu tu kita rasa macam hidup kita lapang saja. Kemudian bila tiba-tiba dapat hidayah, kita naik satu peringkat. Dapat itu hidayah, kita naik satu peringkat dah. Dalam nak naik peringkat ni, Allah uji lu. Nak tengok kita lepas ataupun tidak. Kita dah terlepas ujian pertama. Masuklah kita ke peringkat kedua. Duduk peringkat kedua, nak pergi peringkat ketiga, Allah uji lagi. Lepas yang ni kita naik peringkat ketiga. Tapi ada orang yang kalah ujian tu, dia tak boleh naik. Even worse, lebih teruk, dia duduk dah peringkat ketiga, peringkat keempat. Tapi bila dia diuji, dia patah balik duduk peringkat yang paling awal macam mana dia dulu-dulu ni. Ada orang yang dah dulu pakai tudung lah, dah buka balik. Ada orang dulu pergi majlis ilmu dah tak pergi dah. Ada yang dulu duduk semayang sampai semayang di masjid, lepas tu tinggal, bukan sekat tinggal tak pergi main di masjid, dah tak semayang dah. Pasal apa? Pasal ada ujian yang Allah bagi kat dia, kemudian dia tak lepas. Yang ketiga, pasal apa Allah bagi ujian kat kita tuan-tuan? Pasal apa? Pasal dosa kita. Allah nak padam dosa-dosa kita. Ingat yang tulis lah. Bila kita buat maksiat dulu-dulu ni, kita nak dekat dengan Allah, Allah tak mau orang yang ada maksiat, ada dosa duduk dekat dengan dia. Maka Allah bagi sikit ujian kat kita untuk menggugurkan dosa-dosa. Sampai kepada orang yang kena cucuk dengan jaruk, cucuk dengan duri pun kata Nabi SAW akan menggugurkan dosa. Yang berikutnya, pasal apa Allah bagi ujian kat kita tuan-tuan? Sebab Allah menyimpan hikmah di sebalik ujian. Ada benda yang lain. Sebab tu kita nak kena sabar dengan ujian ni tuan-tuan. Sabar. Jangan duk meratui tak bertempat. Awak lah, pasal apa lagu tu lah, pasal apa lagu ni. Allah tak kasihan kat aku ke, Allah tak ingat kat aku ke, ni aku macam-macam. Tak usah duk kata apa. Pasal apa? Nabi SAW sebut, As-sabru dhiya'un. As-sabru dhiya'un. Dhiya'a ni apa? Dhiya'a ni cahaya matahari, cahaya yang terang. Allah sebut dalam Quran, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menciptakan, yang menjadikan matahari itu cahaya dan bulan itu cahaya. Cahaya pada matahari Allah sebut dhiya'a. Bulan, cahaya pada bulan Allah sebut nura. Dua-dua pun cahaya. Apa beza di antara cahaya matahari dan cahaya bulan? Cahaya bulan lembut, sejuk, tenang, nampak juga tapi lembut. Tapi cahaya matahari panas, terik, pedih, berpeluh, tak selesa, tapi sangat terang. Nabi kata, as-sabru dhiya'a. Orang yang sabar dia akan mendapat cahaya yang terang.
Tapi bila duduk dalam cahaya matahari, rasa tak selesa, akhirnya lari pergi berlindung, lari dekat syekh. Maksud apa? Dia telah berputus asa. Tak boleh sabar, akhirnya putus asa. Bila putus asa, dia tak akan jumpa hikmah. Sabar. Faham ni Azman? Tapi sembang bolehlah. Dia kata ustaz tak kena. Siapa kata ustaz tak kena? Allah SWT. Fitnah ni dia akan main, ujian ni dia akan main. Nabi sebut dah. Hidup orang mukmin ni macam selihat semat pokok yang ditiup angin. Pokok ditiup angin. Maksud dia, selagi ada pokok, selagi ada angin, selagi itulah macam ni. Goyang. Allah tak mau kita jauh pada dia. Dia nak kita dia seduk angkat tangan kat dia, berontak mengadu kat dia. Lagi Allah kasih, lagi ujian main. Tapi orang kafir, kata Nabi SAW, macam pokok gandum. Sekali ditiup angin, rebah, tak bangkit-bangkit dah. Maksud dia duduk nikmat, dia seronok elok. Sekali pup mati, terus masuk azab. Faham tak Zaman? Jadi subhanallah Zaman, hidup dalam ujian, kita nak buat lagu mana? Bila orang fitnah kita nak buat apa? Orang fitnah kita nak buat apa? Nabi kita, diam. Diam. Susah nak buat tuan, susah nak buat lah. Ya Allah. Percayalah susah nak buat. Tapi itulah yang Nabi SAW kata. Tahu pasal apa? Bila orang fitnah, masuk orang akan bercakap pada orang lain. Hantar tak dia tu buat apa? Hantar tak tu buat apa? Hantar tak tu? Hantar tak Ustaz Anas buat apa? Biasa tu kan, kami buka madrasah macam tu lah keadaannya. Hantar tak Anas? Hantar tak? Bila bercakap pada orang, kita ni duk rasa apa? Cakap tu, dia tu cakap tak betul. Orang duk terima maklumat yang tak betul tentang kita. Kita duk berasa nak buat lagu mana? Kita berasa macam kita nak pergi perbetul pada semua orang. Betul tak? Yang mana kita kenal-kenal? Assalamualaikum. Hang dapat tak berita tu? Aku dapat. Ada apa cerita apa pula ni? Hang tahu pun tak betul. Seorang dua boleh lah kita telefon pergi. Yang lain sebab tu yang ku hantar kat grup WhatsApp yang tak apa semua tu. Larat nak kantor semua-semua. Nabi kata, diam. Satu hari kebenaran akan muncul dan fitnah aku akan mati. Diam. Tapi senang nak buat tak? Susah nak buat. Hidup kita hati. Ya Allah, depa kata apalah, lalu kau pergi tengok jumpa kawan-kawan kita. Dia selalu duk angkat tangan kau tu. Hari ni tengok tu. Allah, dia ni mesti dah tahu dah ni, dia ni mesti. Macam mana aku nak pergi? Nabi kata, diam. Sampai bila Allah nak tolong kita ni? Sampai kita serah 100% kat dia. Selagi kita duk meratih, duk melompat, duk lah macam ni, selagi tu Allah biar kita. Nak buat terang mana? Sampai satu waktu kita angkat, ya Allah tolong aku ya Allah. Aku tak boleh nak buat apa ya Allah. Aku serah 100% kepada kamu ya Allah. Waktu tu Allah akan tolong kita. Siapa yang pegang hati-hati semua manusia tu? Allah pegang. Jangan risau, Allah akan bagi kebenarannya. Jangan risau. Tapi sangat susah. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Allah menyediakan syurga. Allah menyediakan rumah di tengah syurga kepada orang yang mengelak daripada berdebat dan berbalah. Walaupun dia di pihak yang betul. Pasal apa? Pasal salih ala Sayyidina Muhammad susah nak buat. Tengok tengok Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Bila seorang main maki hamun dia duduk. Diam saja. Maki hamun gitu. Diam je Rasulullah duduk tepi dia. Lama mana boleh sabar, kita pun macam tu lah. 1-2 orang kata okey lagi. Diam. Ustaz kata. 1-2 orang kata lagi. Diam. Tak apalah Nabi kata diam. Main 10-15 kali dia duduk kata, kita pun ni hang melampau ni. Kita pun tak boleh nak sabar. Sayyidina Abu Bakar pun sama, bila duduk kata lama-mula duduk diam lah, lama-lama dia pun bangkit. Bangkit tu nak perbetul apa dia tu kata. Bila dia bangkit je Rasulullah pun bangkit, Rasulullah pun pergi. Bila Rasulullah pergi, dia pun beralih ke Rasulullah, dia tengok Rasulullah pun dia pergi, dia tinggal orang ni, dia pergi Rasulullah. Tadi waktu orang tu maki hamun saya, orang tu kata macam Rasulullah duduk dengan saya ni dia. Tapi bila saya bangkit nak pertahan diri saya aja Rasulullah pergi. Pasal apa? Itu tadi waktu kamu duduk diam tu, waktu kamu sedang dimaki hamun tu, malaikat semua duduk pertahankan kamu. Apa yang dimaki, malaikat maki je balik. Tapi bila kamu bangun untuk pertahan diri kamu waktu tu, malaikat pun dah pergi, aku pun dah pergi. Kamu buatlah sendiri-sendiri. Tuan-tuan, belajarlah buat macam tu. Belajar tu. Pasti ada kebaikan walaupun stres. Ya Allah, Allah saja yang tahu. Tuan-tuan kalian masih iman. Kita berasa macam ya Allah, habislah semua orang tahu lah. Tak betul lah, aku tak buat lah macam tu. Tuan-tuan serah dekat Allah. Allah tahu apa dia buat. Boleh.
Tak apa nak angguk buat gaya. InsyaAllah tuan-tuan buatlah. Kita ni nak hidup bukan lama mana kan. Hidup lama mana. Tak lama mana pun. Tuan-tuan duduk kelang kabut. Ulama sebut, bila kita berhujah dengan orang yang fitnah kat kita, kita akan menyebabkan dia menambah dosa dia. Dia buat cerita kat kita A, B, C, D, E dia kata. Dia buat cerita kita A, B, C, D, E. Kita tahu A pun tak betul, B pun tak betul, sampai E pun semua tak betul. Maka kita pergi buat berhujah kat dia. Kita pergi, mai ni nak jumpa hang. Panggil semua-semua orang mai dengar ni. Ni aku nak abang ni. Panggil dia buat kat situ. Ataupun dia tak mai. Kita pun buat panggil semua. Tahu dah apa yang dia kata tu? Dia kata tu tak betul gini. A pun tak betul, B tak betul, B tak betul, C tak betul, semua tak betul. Ini fakta-fakta ini. Dia, bila dia buat fitnah kat kita, maksud dia nak menjatuhkan kita. Tiba-tiba bila tiba-tiba kita kata dia tak betul, apa yang akan jadi? Orang akan beralih kat dia. Oh, hang yang buat fitnah rupanya. Apa yang dia akan buat? Dia akan buat fitnah yang baru. Betul tak ni? Dia buat pula GHIJK apa tu. Dia buat cerita baru pula. Waktu dalam keadaan kita sedang encourage dia untuk tambah kemaksiatan dengan fitnah-fitnah yang baru ni. Tuan-tuan pergi berhujah pula yang HIJK apa semua tu pun tak betul juga. Tak betul. Tak apa. Nanti dia buat MNO, PQRS pula. Sampai bila pun tak habis, benda tu akan berpanjang lagi. Akhirnya kita lah tak senang duduk nak buat kerja pun tak boleh. Nak pergi buat kerja pun tak boleh, nak pergi dakwah pun tak boleh, nak pergi mengaji pun tak boleh, duduk sibuk tiap hari, duduk stres, akhirnya sakit-sakit gitu ya. Duduk diam. Bila diam, dia akan reda. Peganglah dengan janji Nabi SAW. Maka tuan-tuan, kita tak akan terlepas daripada kebencian manusia kat kita. Lagi ramai orang kenal kita, lagi ramai orang benci kita. Kalau 20 orang kenal kita, 10 orang kita kata, 10 orang, ada 2 orang yang benci kita. 20 orang, kalau ada 20 orang, dah berapa orang? Dah 4 orang. Kalau 100 orang, dah 10 orang, 20 orang. Itu yang ni sebab. Kalau 1000 orang kenal kita, tambah Rahman TV. Ramai lagi orang kenal dia. Mana sebab? Kenal Rahman TV. Kita ni daripada Malaysia ke daripada India? Tuan-tuan, kalau 1000 orang ikut dia, maksud dia, ada 400 orang yang benci dia. Kalau 10,000 orang kenal, macam Ustaz Anas tengok. Satu apa tak kenal dia? Satu Malaysia kenal dia. Bukan satu Malaysia, sedunia kenal dia. Kan? Kalau 10,000 orang kenal dia, maksud dia, ada 4,000 orang yang benci dia. 4,000 orang boleh buat macam-macam dah. Betul tak ni? Habis larat kan kita nak cover yang 4,000 orang ni? Nak counter 4,000 orang? Tak larat. Bukan kerja kita. Terserah ke Allah. Biar Allah buat kerja dia. Kita buat apa? Kita duduk diam. Tawakal Allah. Serah diri kita sepenuhnya kepada Allah. Maka Allah akan tolong betul kita tu. Jangan risau. Dan di antara amalan untuk mengelak kebencian manusia, bukan mengelak kebencian, mengelak kezaliman manusia yang orang benci pada kita. Maka Imam Ghazali ajak ke kita amalan dia apa? Bangkit pagi 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Rakaat pertama baca surah Al-Insyirah, rakaat kedua baca surah Al-Fil. Boleh? Panjang nak cerita tentang baca 2 rakaat tu ya. Oh kan, ni cerita daripada hati. Cerita daripada hati. Kita buat-buat madrasah ni apalah orang tak kata. Orang kata macam-macam kan. Macam-macam orang fitnah macam-macam. Selagi kita tahu apa kita buat, selagi kita tak khianat, selagi kita buat betul, kita nak risau apa? Kita nak risau apa? Bukan orang nak bagi pahala kat kita. Bukan orang nak kata kita bagus, orang takkan kata kita buat baik lah. Buat baik pun orang kata tak elok, buat jahat apatah lagi orang kata tak elok, baik kita buat baik. Biar tak usah duk kisah sangat apa manusia kata kat kita. Yang kita kena kisah ialah apa Allah kata kat kita. Itu sudah. Faham tak ni semua? Baik. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian solat subuh secara berjemaah. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saja aku solat subuh 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Subuh dicadangkan kepada kita untuk kita buat secara berjemaah. Dalam banyak-banyak sembahyang, kalau boleh semua nak sembahyang jemaah. Tapi dalam sembahyang fardu lah. Tetapi salli ala Sayyidina Muhammad, akan tetapi minta maaf saya nak patah balik sikit boleh tak? Saya baru teringat. Sembahyang rawatib, sembahyang sunat yang mengiringi solat fardu
afdalnya buat di rumah. Tu, abang itu. Semayang sunat afdal buat di rumah. Semayang fardu untuk orang lelaki afdal semayang di masjid. Akan tetapi kalau dia semayang sunat tu di rumah menyebabkan dia terlewat takbiratul ula bersama dengan imam, maka afdalnya dia semayang di masjid. Faham tak ni? Selagi dia nak mengejar untuk semayang sunat di rumah, akhirnya terlepas takbiratul ula, angkat takbir bersama dengan imam di masjid, sebab yang tu lebih utama untuk dia jaga bandingkan yang ni. Tapi balik lagi semayang ba'diyah pula di rumah. Rasa-rasa rajin tak? Nak saya jangan harap royubul-royub lah jawab dia. Dan kadang-kadang sungguh kekuatan kita ni dekat masjid. Saya lah berasa macam tu. Semayang witir lepas maya isyak, buat siap-siap maya witir waktu di masjid tu. Sebab kalau tangguh nak buat di rumah, pakai sungguh lah royubul-royub, sungguh lah jawab dia sungguh. Walaupun semua, sebab apa dia nak cerita Allah? Bila cerita kelebihan ni maksud sikit orang akan dapat. Lagi besar fadilat dia, lagi sikit orang akan dapat. Pasal tu besar. 2 rakaat sebelum main subuh ni. Besar sungguh Allah bagilah. Besar sungguh Allah bagi. Pasal apa yang besar sangat Allah bagi tu? Pasal tak ramai orang boleh buat. Kadang orang yang pergi mayang di masjid, subuh mayang jemaah di masjid pun selalu tertinggal. Tuan-tuan perasan tak tengok tuan-tuan yang lelaki-lelaki ni? Pergi masjid tengok. Waktu orang sudah azan, orang semayang sunat, qabliyah. Dia pun ada. Duduk kat luar tu, baca notis board tu. Faham tak? Duduk kat bangku luar tu, bangku simen. Siapa tak semayang? Semayang sunat je. Tiap ni, sikit orang boleh buat. Maka kita kena jadi orang yang sikit tu. Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Idza dakhala as-suq fa'aqra fa'aqra la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfi hasanatan wa muhiyat anhu alfi sayyi'atan wa rafa'a bi alfi darajatan wa banallahu lahu baitun fil jannah. Masya-Allah. Siapa masuk pasar, Nabi kata. Siapa masuk pasar, pasar ni tempat orang berniaga banyaklah. Medan ke, Tesco ke, pasar tani ke, sebut pasar orang berniaga banyak-banyak, kira pasar lah. Fa'aqra, kemudian bacalah. La ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali Nabi tak sebut berapa kali? Sekali pun tak apa dah. Akan ditulis baginya 1,000,000 pahala, dipadam 1,000,000 dosa, diangkat 1,000,000 darjat dan dibina satu rumah dalam syurga. Kita kata loh, banyaknya Allah nak bagi. Awak banyak sangat. Nak buat satu, Allah ni boleh bagi banyak mana yang dia suka. Perbendaharaan semua daripada dia. Dan sikit pun tak kurang kalau dia bagi juta ke kita pun. Yang keduanya pasal apa banyak sangat? Pasal hanya sedikit orang yang ingat Allah bila dia masuk pasar. Lihat ni. Masuk, kita yang duk mengaji ni pun serupa. Masuk-masuk, bismillah kemana apa, ruyuk macam tu je. Tapi kalau boleh masuk baca la ilaha illallah, tak salah kuat-kuat sangat lagi orang duk tengok. Orang nak zikir pelan-pelan sudah la ilaha illallah syarika lahu. Ingat Allah waktu tu. Masuk pasar, Allah akan bagi ganjaran sangat besar. Pasal apa? Pasal ujian sangat besar dalam pasar. Orang perempuan ujian dengan nafsu dia. Tengok beg. Tengok yang tu, tengok yang ni. Ya Allah, tarikan nafsu dia. Orang lelaki-lelaki tengok paha. Ya Allah. Rambut habis, faraid pahala habis, cerah tu. Ujian sangat besar. Sebab tu Nabi SAW di antara tempat yang Nabi paling tak suka ialah pasar. Tempat Nabi sangat tak suka ialah pasar. Sebab apa? Pasal ujian sangat besar dekat situ. Baik tuan-tuan, solat syahmat. Okey, habis. Tuan-tuan, solat subuh berjemaah. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Solat syahmat. Solat yang paling baik
ialah solat subuh berjemaah salli ala sayyidina Muhammad pada hari Jumaat. Jadi kalau nak tengok ranking solat ni, dalam ranking solat semua sembahyang fardu, sembahyang sunat. Ranking sembahyang yang paling utama sembahyang fardu. Daripada sembahyang fardu yang paling utama sembahyang subuh. Dalam ranking sembahyang subuh yang paling utama sembahyang subuh hari Jumaat. Dalam ranking sembahyang subuh hari Jumaat yang paling utama sembahyang subuh pada hari Jumaat secara berjemaah. Itu yang ranking dah. Baik. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Jadi salli ala Muhammad. Solat jemaah sangat dituntut kepada kita, bahkan pahalanya lebih besar 27 kali ganda. Walau bagaimanapun ada di kalangan kita yang tidak sempat untuk memenuhi kelima-lima waktu itu untuk solat secara berjemaah. Justru usahakanlah sebaik mungkin untuk tidak meninggalkan 3 solat waktu untuk berjemaah, iaitulah subuh, asar dan isyak. Jaga kalau boleh 3 ni jangan tinggal. Sebab dalil pertama daripada Uthman bin Affan, man shalla salatal isya wa subhi fi jama'atin fahuwa ka qiyami lailatin. Siapa sembahyang subuh berjemaah, siapa sembahyang isyak berjemaah dan subuh berjemaah, maka pahala baginya seperti dia solat sepanjang malam. Itu subuh dengan isyak. Daripada Abdurrahman, man shalla al-isya fi jama'atin fahuwa ka qiyami nisfil lail wa man shalla subha fi jama'atin fahuwa ka qiyami lailatin. Siapa yang solat isyak berjemaah, maka dia umpama mendirikan solat separuh malam. Dan siapa yang solat subuh berjemaah, maka pahala baginya seperti dia solat sepanjang malam. Ini 2 kelebihan solat isyak dan solat subuh berjemaah. Lagi satu hadis yang terkait dengan solat asar pula. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yata'aqabuna fikum malaikatun bilaili wa malaikatun bin nahari wa istami'una fi salatil asr wa salatil fajr summa ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang bersilih ganti mendatangi kamu, dan mereka berkumpul pada waktu solat fajar dan solat asar. Kemudian malaikat yang bermalam di kalangan kamu naik, lalu Allah bertanya kepada mereka dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka itu. Dalam keadaan bagaimanakah kamu meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang mendirikan solat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan solat. Di malaikat ni tukar shift. Yang sebelah malam dengan sebelah siang. Yang sebelah malam turun pada waktu subuh, naik waktu asar. Yang sebelah siang, yang sebelah malam turun pada waktu asar, naik waktu subuh. Jadi berimpun depan ni tang punch card tu. Punch card lah kan. Yang nak tukar shift pun tambah sikit. Jadi waktu tu bila depa naik bertemu dengan Allah, tanya lah kepada Allah Maha mengetahui. Tadi waktu naik tadi kamu tengok hamba aku buat apa? Allah tahu dah, saja Allah nak bagi ilmu ni kat kita. Kita kami tengok depa sedang sembahyang. Kami turun pun depa tengah sembahyang, kami naik pun tengah sembahyang. Sembahyang apa tu? Subuh dengan asar. Dah ya Allah, kami naik tadi, kami turun tadi okey dah depa tengah sembahyang. Kami naik tadi depa tengah tengok Hindustan. Hindustan, jagalah elok-elok. Nah, kita kadang-kadang ngaji ni nak perbetul diri je. Buat-buat dah, insya-Allah sembahyang tak tinggal dah. Cuma nak kena belajar pula sembahyang awal waktu. Nabi kata, "Ihfazillah yahfazka." Wahai Abdullah bin Abbas, jaga Allah, Allah jaga kamu. Apa maksud jaga Allah tu? Kita jaga Allah tu lagu mana? Kita menunaikan yang fardu dalam keadaan tidak sambil lewa. Buat yang fardu dalam keadaan yang bukan sambil lewa, sungguh-sungguh buat. Ada beza di antara orang sembahyang dengan orang jaga sembahyang. Ada orang beza-beza di antara bagi zakat dengan orang yang jaga zakat. Orang yang sembahyang pukul 4 dia, Zuhur sembahyang pukul 4, sembahyang orang tu.
Semayang Zuhur tak? Semayang. Pukul berapa semayang dia? Pukul 4. Boleh kata, apa tak semayang? Semayang kan? Semayang. Salat Jumaat. Semayang Zuhur pukul 5.30. Tang. Semayang Zuhur tak? Semayang Zuhur itu qadha. Semayang tak? Semayang tak? Tapi orang yang jaga semayang bukan sakat nak semayang. Dia semayang di awal waktu. Bukan sakat awal waktu dia semayang berjemaah. Bukan sakat jemaah. Dia jaga perbuatan-perbuatan dalam semayang. Dia kenal semayang dia. Dia faham bacaan. Bersungguh tu bagi orang jaga semayang. Kita nak kena belajar lagu tu lah. Belajar untuk jaga semayang. Jaga semayang. Jaga semayang. Faham tuan-tuan sekalian? Jadi insyaAllah kita berhenti tang tu. Habis. InsyaAllah pertemuan kita akan datang. Tuan-tuan tanda tang tu elok-elok. Kita akan sambung. Jangan lupa membaca Sayyidul Istighfar. Salli ala Sayyidina Muhammad. Macam yang kita baca tadi ni. Kita akan sambung lagi amalan-amalan yang akan kita buat. Selepas daripada Salli ala Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Subuh insyaAllah. Ada soalan tak? Silakan. Ya. Baik, bagus soalan tu. Boleh tak kita qadakan solat qabliyah subuh selepas daripada subuh? Bergantung. Bukan setakat solat qabliyah subuh, bahkan apa-apa solat sunat yang kita lazimi, biasa buat, kita boleh qada pada waktu kita terlepas ataupun tertinggal. Duk biasa dah duk jaga 2 rakaat sebelum subuh, duk jaga, hari tu terlajak. Kisahnya semalam makan durian banyak sangat. Subhanallah. Tengku Ismail malam makan, Masya Allah. Penuh durian kan. Tuan-tuan, makan terlajak subuh. Tapi biasa dah duk jaga 2 rakaat subuh. Hari tu terlajak. Hari terlajak tu boleh qada, berdalilkan kepada perbuatan seorang sahabat Nabi SAW yang dia semayang sebelum semayang qabliyah subuh tu, dia buat ba'diyah subuh, buat selepas subuh. Nabi kata, kamu semayang apa? Dia kata dia semayang 2 rakaat sebelum subuh tadi ni dengan niat qada, maka Nabi membenarkan perbuatan tersebut. Demikian juga tuan-tuan yang biasa buat sunat witir kemudian tu biasa terlepas, maka qada. Nabi SAW biasa, Aisyah radhiyallahu anha kata, bila Nabi SAW terlepas untuk buat qiyamul lail dia, maka Nabi akan buatnya pada di antara waktu subuh dengan waktu Zuhur. Nabi akan buat pada waktu tu dengan maksud mengqadhakan amalan yang Nabi SAW biasa buat. Wallahu a'lam. Lepas Zuhur buat lepas Zuhur. Buatlah pada waktu-waktu yang lain. Boleh kalau kita dah biasa melazimi Zuhur. Hari itu terlajak, tersilap apa dalam travelling ke apa semua, akhirnya dia terlepas, sedap-sedap dah masuk Zuhur, dah lah terlupa Zuhur. Buat lepas pada Zuhur. Ya. Kelebihan Isya tadi ni, saya man salal Isya fi jama'atin fa man salal Isya fi jama'atin salli alaihi wasallam fa ka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sembahyang Isya secara berjemaah, pahala bagi seperti dia bangun qiyamul lail separuh malam. Itu kelebihannya. Wallahu a'lam. Okey? Subuh. Kalau sudah berada di akhir waktu, lebih afdal disegerakan sembahyang fardu. Sebab takut kita duk puluh yang sunat, kita terlepas yang fardu. Maka dah lambat sangat dah, sembahyang fardu tu lebih utama untuk dia buat. Nanti dia qadalah balik dia punya sembahyang sunat yang biasa dia lazimi itu. Boleh? Wallahu a'lam. Bukan begitu maksud dia. Bila kita dah buat sembahyang sunat, Nabi SAW kata tidak ada sembahyang sunat apabila Salli ala Sayyidina Muhammad, sembahyang fardu telah dilakukan. Bila ada orang sembahyang fardu, kita tengah, bukan dengan maksud kita tengah sembahyang sunat, bila ada orang nak sembahyang kita terus berhenti sembahyang kita buat. Tak, jangan buat sembahyang sunat bila iqamah telah dikumandangkan. Bila orang dah qamah dah baru kelang kabut nak buat sembahyang sunat, tak payah dah. Tapi kalau dah sembahyang sunat dah, tak perlu berhenti, cuma ringkaskan sembahyang tersebut.
Faham tak ni? Sebab Nabi SAW tidak ada semayang apabila iqamah telah dikumandangkan. Bila telah dilaungkan, payah kan nak sebut. Bila iqamah telah dilaungkan, tak ada semayang lagi. Dengan maksud, jangan duduk semayang dah lepas tu. Tapi kalau dah buat dah, ringkaskan semayang tu supaya kita dapat takbiratul ula bersama dengan imam. Faham tu? Allahu'alam. Okey, cukup sekadar tu insyaAllah. Kita jumpa lagi bulan hadapan insyaAllah, mudah-mudahan. Dan bersama dengan saya nanti insyaAllah ditanya oleh Ustaz, saya akan bersiaran pada hari raya haji. Raya haji itu insyaAllah. Mudah-mudahan Ustaz Syamat, pertemuan kita diberkati oleh Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Malam ni saya dekat Ian katanya. Kat mana tu? Kat Ian mana tu? Jauh tak sini dengan Ian? Kat insyaAllah. Sengaja. Masjid At-Tahiriyah Kampung Sungai Lentang Yan. Sungai Lentang. Tahu tak mana? Sungai tu dia melentang sikit. Tahu tu? InsyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadas salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang masih belum mendapatkan buku saya ni, Hidup dalam Sunnah ni, buku yang terbaru ni, insya-Allah ada juga kita buat jualan dekat depan ni. Buku yang saya susun amalan-amalan Rasulullah SAW lah daripada bangun tidur sampai tidur balik insya-Allah.